Saya Cina, tapi saya bukan Cina yang menipu. Okey, tapi saya rakyat Malaysia lah. Yang penting pada saya, kita bukan memandang dari segi Cina menipu. Kita jangan elakkan daripada cara menstereotip. Kalau kita teruskan sistem macam ni, kita akan ulang balik apa yang UMNO buat, apa yang BN nak buat. Dia nak buatkan kita berpisah. Tengok, ni Melayu macam ni, Cina macam ni, India macam ni. So kita kena tengok kita dan sebagai rakyat Malaysia dan elakkan daripada memandang kita daripada kaum apa. Dan sekarang kita menjemput saudara Abri, wakil orang asli kita, untuk berkongsi. So YB pula. Tak payah. Saya berdiri. Ke tengah sikit tadi. Ada apa-apa soalan ke? Macam ada tak nampak bahagian yang tiba-tiba dia cakap yang bahagian apa projek Iskandar dia cakap kan, orang asli kenalah jadi moden, kena hidup dia kena ubah. Bodoh. Dia kena ikut lah orang moden macam ni. Kalau dia nak hidup senang, dia kena ikut cara orang moden. Adakah setuju ke? Setuju ke cara macam dia? Saya setuju kalau dia tu duduk dalam hutan. Dia tu duduk dalam hutan. Orang asli tu dia di situ, dia masuk hutan. Orang Iskandar tu masuk hutan lah. Dia ambil semua tempat orang. Lepas tu dia suka je dia nak dia apa nak orang jadi moden kan. Saya rasa dia lagi bodoh daripada orang asli tu. Dia lagi bodoh daripada orang asli tu. Mungkin ada pendapat lain ke? Adakah orang asli kena ubah cara hidup ataupun dia teruskan ataupun dia buat pilihan dia sendiri? Tak payah, iyalah. Dia boleh teruskan sendiri. Tapi dia tak ada jalan, tak ada sekolah, dia tak ada semua. Kerajaan buat. Kerajaan kena buat. Kerajaan kena buat. Sekarang ni hak dia tak ada. Beli cincin boleh mahal-mahal. Oh, beli cincin boleh. Tak siapa lah kan. Orang Kak Ros boleh beli banyak-banyak semua tu kan. Tapi kenapa yang lain tak boleh kan? Kenapa jalan tak ada, elektrik tak ada, sekolah tak ada? Tak ada masuk. Pasal tak ada masuk. Iskandaria ada masuk. Apanya? Iskandaria ada projek dia ada masuk. Dia ada. Kasih pun dia tak ada masuk. Dia mana keluar duit cepat dia tak dapat. Oh, Iskandar jadi kaya raya semua kan? Yang orang asli ni semua jadi rugi sebab laut dia tercemar. Dia kena keluar duit. Nak bersih laut lagi. Itulah. Dah semua hasil laut dah tak ada semua kan. Dia dah terpaksa, dia nak susah. Dia keluar sehari biasa boleh jumpa dalam berapa jam, 2 jam macam tu dia nak jumpa hasil laut yang dalam RM50. Tapi sekarang dia dah susah. Dia nak jumpa pun susah nak tangkap sebab dah tercemar. Disebabkan Iskandar projek macam tu. So tapi orang Seletar yang jumlah dia dalam 2,500 sebenarnya dia pun dalam dilema. Dilema dia macam ni. Aku kena ikut cara orang moden ataupun aku nak terus. Macam budak-budak dia nak berenang, dia nak ikut cara hidup dia lah. Nak berenang, nak tangkap ikan semua kan. Tapi orang tua dia rasa kalau aku tak ubah sekarang, aku tak jadi orang moden, nanti anak aku susah pula. So dia sebenarnya dalam dilema. Dan siapakah yang menyebabkan mereka berada dalam dilema? Kita kena persoalkan ni pula kan. Kalau mereka boleh buat pilihan, kalau mereka boleh teruskan, kalau kita orang asli sebenarnya dia macam orang kata raja dalam hutan ataupun raja dalam laut. Dia sepatutnya kalau dia dalam hutan senang je dia nak cari apa-apa pun. Semua tu macam milik dia. Tapi sekarang dia terpaksa dia nak buat pilihan. Aku dalam dilema. Aku nak hantar aku untuk sekolah. Nanti tak sekolah nanti orang bully dia, dera apa semua kan. So semua tu dia sebenarnya dalam dilema. Dan siapa yang buatkan mereka dalam dilema, kita kena persoalkan. Dan kenapa mereka dalam dilema seperti ini, kita pun kena persoalkan. Mungkin saudara Abri ni dia ni pernah buat filem Hak Dinafikan Freedom Film Fest tahun lepas. Itu yang dia buat lah. So kita boleh mungkin dia kongsi dari segi perspektif dia. Okay, terima kasih Chong Lee. Salam perjuangan dan apa khabar orang Manjung? Salam sejahtera semua. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya Abri, datang daripada Bido, memang orang Bido Perak.
dan saya memang orang asli Semai. Kalau di Perak dia mempunyai terdapat 68,000 orang asli. Kalau di sebelah hilir Perak, sebelah Kinta, sebelah Tapah, sebelah semualah. Okey, seperti yang Chong Lee beritahu kita tadi, mungkin bagi rakan-rakan atau saudara-saudari, tuan-tuan yang berada di Manjung ni pernah mendengar, memahami atau pernah membaca surat khabar, mana-mana surat khabar lah tentang orang asli. Tapi mungkin tidak pernah melihat orang asli pertama kali membuat demo. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Tapi 31 Mac 2010 itulah pertama kali kami sebagai rakyat Malaysia, orang asli pertama pergi ke Putrajaya, yang dalam surat khabar utusan tu dia kata 2000, padahal dalam kami sebanyak 5,000 orang asli turun ke depan Putrajaya untuk menuntut apa yang diberitahu oleh cerita yang kita lihat tadi lah. Sebab walaupun kami orang asli mempunyai satu jabatan, dan jabatan tersebut pun dipegang oleh pemerintah yang memerintah kita sekarang ini. Dia mengungkap, mengawal orang asli sehingga sekarang. Apa yang kita lihat tadi kan, Pos Iskandar, bila kita pergi ke Johor Bahru, kita lihat Johor Bahru kaya raya. Tapi bila kita lihat pergi ke tepi-tepi pantai, bahawa rakyat Malaysia yang kononnya kaya raya masih lagi miskin. Mungkin bagi pihak saya tak salah. Ya, memang betul ada kalanya setengah orang dia suka hidup di laut, ada setengah orang dia suka hidup di darat. Itu terpulang kepada setiap orang, setiap induk masing-masing. Tapi apa yang kita lihat, rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia yang sekarang ini, bila berlakunya tanah orang asli dicerobohi, mereka tidak melindungi, terutamanya Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Sekarang dia tukar kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kalau pembalak berlaku, dia tidak melindungi, malah dia memberi pemaju datang ke tempat orang asli. Orang asli, kalau kita pergi masuk ke kampung-kampung mereka, mereka bukan tak nak kemajuan. Ya, kami tahu dengan jabatan itu dia bagi sekolah, dia bagi rumah, tapi sebenarnya tidak lengkap, jalan separuh. Tapi kita lihat surat khabar ditulis 417 juta. Tapi di mana duit tersebut? Kan 90 juta. Sekarang di mana duit tersebut? Sekarang apa yang berlaku, minggu lepas 10 hingga 13 Oktober ini, saya baru balik dari KL. Dan kami telah mengadakan satu persidangan tanah. Dan berkemungkinan, sebab kami ada satu jabatan ini telah mengontrolkan kami, tak boleh bersuara. Kalau kami bersuara macam sekarang, saya di depan tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kena tangkap lah, mungkin polis datang, ISA lah, mungkin lah, ya. Sebab orang kononnya kamu telah dihasut, NGO telah menghasut kami. Tetapi 54 tahun negara merdeka, di manakah hak orang asli? Ya, di manakah orang asli? Berkemungkinan, bagi pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya bukan promosi, tapi kami akan mungkin berdemo di depan Parlimen maupun Putrajaya sekali lagi lah. Kami harap ada lebih 160,000 orang asli, mungkin setengah daripada 160,000 orang asli itu akan turun bersama-sama membuat demo. Mungkin kami akan ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyokong kehendak kami selama
54 tahun. Sebab apa yang kita lihat Kerajaan Barisan Nasional, dia kata kalau dia masuk dia pergi ke kampung orang asli, terutamanya masa pilihan raya lah, kita lihat dia bagi kerusi lah, dia bagi, ada juga orang asli yang tidak tahu menahu, tidak membaca, tidak akses internet, dia selalu baca surat khabar, dia tengok TV 1, 2, 3, itu saja dia tengok. Dia ada setengah orang dia mata duit lah. Bila orang bagi duit RM1 pun dia ambil. Bila orang bagi beras dia ambil. Sebab dari dulu sehingga sekarang itulah proses dia. Masuk kampung orang asli bawa beras, masuk kampung orang asli bawa. Lepas tu dia bagi ceramah. Kamu bila orang lain, orang luar datang, dia bagi ceramah ni, kamu jangan mendengar, itu penghasut. Kalau kamu jadi tobatin, kalau kamu berdegil, kamu punya jawatan akan dipecat. Lama macamlah tobatin tu dipilih oleh mereka, sedangkan tobatin tu berasal daripada kampung dan dia ada anak buah, kan? Jadi itulah isu-isu sebenarnya apa yang berlaku sekarang lah. Jadi harapan kami, sebab saya di Bidok, kami mempunyai satu jaringan yang dipanggil Jaringan Kampung Orang Asli Peringkat Semenanjung. Ada lebih kurang 7 buah negeri, termasuk Kelantan, Johor, orang Johor tadi, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Melaka, apa lagi? Pahang. Kami sudah bergabung, di mana minggu yang lepas kami telah mengadakan satu persidangan khas lah. Kami cuba jemput Menteri Pembangunan Luar Bandar dan juga kami punya pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, terutamanya wilayah persekutuan, tapi dia tidak datang. Kononnya sibuk. Termasuklah dengan Syafiq Abdal, kononnya sibuk dengan urusan bajet 2012. Ya. Sibuklah sebab masalah duit 2012, semua orang nak kaya raya. Okey, saya rasa itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan, soalan, boleh tanya saya lah. Dan juga sekarakan saya Chong Lee. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Satu pandangan bagi saya. Dari 13 pokok. Okey. Memang betul. Memang kata abang tu betul. Sebab saya sendiri telah mempromosi semua orang asli. Bila saya masuk kampung, 21 tahun ke atas sila berdaftar, sila menjadi pengundi. Sebab saya sendiri selalunya kalau di AP PAS, PKR buat makan malam, kami bukan datang untuk makan malam, tapi tujuan kami datang untuk menyokong. Tak kira lah mana-mana parti, bukan melibatkan politik, tapi menyokong. Hasrat kami adalah supaya bila dia jadi kerajaan satu hari nanti, mungkin dia ada belas kasihan kepada orang asli. Manalah tahu. Tapi bukan nak minta duit, nak minta beras 1 guni, tak ada. Itu bukan kehendak kami sebenarnya. Jangan tengok TV 1, 2, 3. Itu tak ada makna. Okey, sekian. Ada lagi pendapat lain ke? Ada? Ataupun komen pasal cerita ke? Ada? Soalan. Saya makamkan saudara berasal daripada kampung di Bidok. Saya dapatkan sedikit pengesahan. Ada tak dalam 6 bulan lepas Equatorial Hotel, Cameron Highland mengadakan program meraihkan orang asli dengan diberi makan percuma, dengan diberi hiburan yang dianjurkan oleh pengarah orang asli. Saya nak tahu dapat pengesahan, ada tak benda itu berlaku tidak? Sebab saya tak mungkin apa? Tak. Di hotel tu sendiri. Berkemungkinan lah. Sebab kan kita dengar berlaku tanah runtuh di Sungai Wel. Sebenarnya tanah runtuh Sungai Wel tu
di atas tu chalet, nak dibangunkan chalet. Jadi kononnya tiba-tiba bukit tu runtuh. Sebenarnya kampung Sungai Riau tu nak dipindahkan ke tempat lain, tetapi orang kampung sendiri berdegil masih ingin menetap di situ. Jadi mereka buatlah konsert itu semua supaya menyejukkan hati orang asli di sana. So dia orang runtuhkan lah Dia orang runtuh. Padahal bukan tanah runtuh disebabkan sungai ke air ke. Cuma satu je, dia begini. Oleh kerana apa nama tu, mungkin pihak tu dah runtuhkan tanah tu, melibatkan orang asli. Pernah tak misalnya orang asli, Amin yang apa nama, siapa-siapa lah wakil daripada orang asli sendiri pergi ke paper-paper lah, media-media yang alternatif lah, untuk dedahkan benda-benda macam ni. Untuk isu Sungai Well, sebab jabatan dan juga kita kerajaan Barisan Nasional lah kontrol kawasan tersebut. Tapi kalau isu-isu lain, mungkin alternatif yang kami guna pakai adalah Malaysia Kini lah. Selalunya bila kita buka Malaysia Kini, ada juga isu-isu dan muka-muka orang kami lah di sana mempertengahkan isu-isu berkenaan macam minggu lepas, isu berkenaan dasar pembermilikan tanah dan pembangunan orang asli. Dasar tersebut, dia kata dalam isu dalam kandungan dasar tersebut, dia kata orang asli akan layak dapat tanah 2 hingga 6 ekar, itu pun mengikut negeri masing-masing. Tetapi orang asli tidak boleh menuntut hak ke mahkamah. Itu dia punya isi kandungan lah. Jadi apabila kami melihat isi kandungan tersebut, kami cepat-cepatlah guna media alternatif lah. Kami tak, memang kalau utusan berita harian kami susah nak guna lah. Sebab bila kami guna, dia akan letak benda-benda yang lain lah. Jadi selalunya alternatif yang Malaysia Kini lah. Biasanya kan macam orang asli ni kita katakan kumpulan minoriti. Minoriti memang agak terjejas, agak orang kata terpinggir semua kan. Orang pemimpin ke ataupun politik ni, ahli politik, diorang ni jarang nak layan. Sebab kumpulan kecil, contohnya orang Seletar 2,500. Orang JB yang lain 10,000, 30,000, berapa ramai. So macam orang Iskandar, orang kerajaan, biasanya kan minoriti je lah, pinggirkan je lah, abaikan, biar dia hidup sendiri lah. Macam Paywan, pembikin filem ni, dia sendiri pernah pergi interview yang lepas ada persidangan akhbar Iskandar Project, yang siarkan betapa banyak Iskandar Project dan dapat berjaya menarik investor, pelabur semua kan. So lepas persidangan tu, dia ambil peluang untuk interview dia secara personal, secara persendirian. Dia tanya dia, adakah apa pendapat terhadap masalah yang dihadapi orang-orang Seletar sekarang? Dia cakap terus terang, ni sikit je orang, dia ada orang pandai-pandai dia orang lah. So benda tu macam, okey lah, kumpulan minoriti, hidup mati dia orang sendiri. Adakah benda ni patut berlaku? Kita pun kena tanyakan juga, adakah benda macam ni patut berlaku? So agak kesian jugalah dengan kumpulan minoriti seperti ini, yang kita nak perjuangkan hak untuk semua orang, tidak termasuk juga orang yang minoriti, terpinggir, tertindas semua ni. So mungkin boleh share lepas tsunami politik, ada tak perubahan dari segi macam Selangor dengan Perak, ada tak perubahan dari segi polisi kerajaan tempatan untuk mengambil perhatian ataupun mengambil perubahan untuk menjaga orang asli? Okay, selepas 2008 Perak apabila Pakatan Rakyat menang, selama 8 bulan kami sebenarnya
apabila MB kita tadi kan datang, kami seramai terutamanya orang Perak, beberapa jaringan di Perak, kami datang ke pejabat MB lah. Bukan apa, adalah menuntut setelah kerajaan BN memegang Perak selama sekian lama. Kami sudah menuntut apa yang telah berlaku lah pada kami tahun-tahun yang lepas. Tapi apa yang berlaku, hampir Pakatan Rakyat berjaya membuat kami punya keadaan ataupun tempat orang asli itu selamat daripada pembangunan dan sebagainya, dan diambil oleh pemaju-pemaju. Tetapi 8 bulan habis. Jadi mungkinlah itu sebab bila saya terus terang, bukan saja rakyat yang luar daripada kampung, tetapi apabila Menteri Besar Perak diambil oleh Menteri Besar Perak yang haram sekarang, ramai orang asli menangis. Saya terus terang cakap, ramai orang asli menangis kerana apabila kita punya MB Datuk Nizar, dia tidak boleh menjadi kita punya Menteri Besar. Orang asli sangat kecewa. Pada satu hari tersebut, semua orang tak buka TV, tak buka radio. Saya terus saja, saya bukan menipu, sebab saya tahu itu adalah kampung saya. Sebab mereka sedihlah. Hakikatnya kenapa mereka buat sedemikian kan? Sedangkan bagilah peluang kepada sesiapa yang menjaga atau ingin memerintah. Itu saya rasa itulah. Yang itu dari segi perubahan selepas tsunami politik. So ada perubahan yang sedikit lah. So kita nampak keikhlasan dari segi pakatan nak membantu orang asli. So kalau boleh, contohnya kalau lepas ni Perak, Pakatan Rakyat pegang lagi. So kita harap hak mereka terus diperjuangkan, dibela. Jangan tindas lah, kita harap macam tu. Ada lagi komen lain ke? Ataupun nak teruskan dengan filem seterusnya? Pasar Bersih. Lagi hangat kan? Seterusnya. So kita tengok cerita ni. Boleh tutup lampu. Terima kasih.